Ini dapat memberi kita sedikit maklumat lah, sedikit sebanyak maklumat dan membantu sama ada kita pun boleh membantu memberi penerangan yang lebih tepat kepada sahabat-sahabat kita dengan ahli saudara dan saudara mara kita supaya mereka boleh membuat keputusan yang bijak tentang sama ada ini menjalani rawatan kanser yang sebagaimana. Okay, jadi kalau kita ketahui kemoterapi cara dia bertindak, dia kita kata secara sistemik, dia akan membunuh sel-sel yang mempunyai pertumbuhan yang pesat. Okay, dan kalau kita bandingkan antara sel kanser dengan sel yang normal dalam badan kita, sel kanser perbezaan dia adalah kadar pertumbuhan adalah cepat berbanding sel-sel badan kita yang normal. Okay. Jadi apabila kita memberi injection rawatan kemoterapi ini, dia akan menyerang sel-sel pada tahap DNA tersebut dan dengan cara itu dia akan memberhentikan ataupun membunuh sel-sel kanser tu yang sedang membesar. Okay, apakah fungsi rawatan kemoterapi itu? Bagaimana cara kita memberi rawatan itu sama ada sebelum, selepas ataupun pada tahap akhir. Kalau kemoterapi itu diberikan sebelum pembedahan, kita panggil neoadjuvant kemoterapi. Fungsinya adalah untuk mengecilkan ataupun mengurangkan saiz kanser tersebut. Jadi dengan cara itu, pembedahan dapat dilakukan, kadar success rate pembedahan dapat dilakukan selepas rawatan kemoterapi. Okay, jadi contohnya kanser tu lebih daripada 5 cm ataupun dia ada merebak ke kelenjar ketiak. Saya sedang ceritakan tentang kanser payudara sekarang ni. Jadi rawatan kemoterapi tu akan diberi untuk mengecutkan kanser tersebut dan selepas itu barulah pembedahan boleh dilakukan. Ada juga rawatan kemoterapi yang digunakan selepas pembedahan ataupun kita panggil adjuvant kemoterapi. Jadi ada yang tanya saya, doktor saya dah buat pembedahan, kanser dah tak ada dah, kenapa kena buat rawatan kemoterapi lagi? Jadi jawapan dia adalah kerana ada setengah-setengah kes di mana risiko kanser merebak adalah lebih tinggi daripada pesakit yang lain, contohnya tahap 2 dan tahap 3. Okay, katakan daripada report pembedahan menunjukkan kanser tersebut adalah pada tahap 2 atau tahap 3 dan setengah tahap 1, doktor akan recommend kemoterapi dilakukan selepas pembedahan untuk mematikan ataupun untuk memastikan tiada saki-baki sel kanser yang tinggal. Selalunya yang kita sebut ni adalah mikrometastasis. Mikrometastasis tu adalah sel kanser yang sangat sikit, sangat kecil sehingga kita tak dapat kesan melalui CT scan. Kerana kalau yang kita dapat kesan melalui CT scan tu kebiasaannya saiznya sudah 1 cm. 1 cm tu kalau nak diibaratkan dah ada lebih kurang 1000 juta sel kanser. Jadi kalau kita bayangkan setakat 10 ataupun 100, 1000 sel kanser tu memang kita susah nak kesan melalui CT scan atau PET scan. Jadi inilah fungsi kemoterapi yang kita bagi selepas pembedahan untuk membendung perebakan ataupun penyebaran sel kanser. Dan kemoterapi juga boleh digunakan sebagai kemoterapi paliatif bagi kanser tahap akhir. Ini adalah untuk contohnya mengecutkan sel kanser tersebut ataupun membendung penyebaran kanser tersebut dan mengurangkan kesakitan yang dialami untuk tahap 4. Cuma kalau pesakit pada tahap 4, sebelum rawatan tu diberi, kita perlu betul-betul membuat pemeriksaan secara fizikal daripada segi tahap kesihatan dengan keputusan darah, barulah kita akan syorkan rawatan tersebut. Maknanya kita kena balancekan dia punya benefit dengan dia punya toxicity. Maknanya kebaikan versus dia punya keburukan, side effect, sebelum kita syorkan kepada seseorang pesakit tersebut. Okay. Dan rawatan sistemik ini kita boleh berikan dengan beberapa cara. Ada kemoterapi dalam bentuk pil, ada yang kita bagi dekat daycare secara intravenous dan ada juga yang melalui infusion pump. Kalau yang infusion pump ni pesakit kita benarkan bawa balik ke rumah untuk satu jangka masa, contohnya 48 jam, dan selepas itu dah tamat kemoterapi itu dah habis, pesakit akan datang balik ke hospital untuk disconnect
infuser pump tu daripada dia punya chemoport. Okey. Jadi semua rawatan ini adalah untuk memudahkan pesakit agar tidak perlu duduk spend time lama sangat dalam hospital. Jadi dia boleh buat rawatan tersebut di rumah. Okey. Seterusnya Aida? Ya Doktor, dah. Seterusnya? Okey. Jadi bagaimana? Okey. Jadi ini contoh kesan sebelum dan selepas rawatan kemoterapi. Jadi walaupun pesakit ini mengalami sel kanser payudara tahap 4, iaitu kanser yang merebak di bahagian hati, masih ada benefit menjalani rawatan kemoterapi di mana pesakit yang respon yang bagus akan menunjukkan pengecutan sel kanser terbabit. Okey. Jadi sebab itu kalau kita lihat ada pesakit-pesakit sahabat-sahabat handai kita atau saudara mara walaupun kanser payudara tahap 4 tapi apabila mereka memberi respon yang positif terhadap rawatan kemoterapi, keberkesanan tu kita dapat lihat dengan cara dia dapat mengecilkan sel kanser tersebut dan quality of life juga akan meningkat apabila kanser tersebut terkawal. Memang kita tidak boleh mengatakan kanser tersebut sembuh, tapi kita dapat put it under control dengan melakukan beberapa rawatan lah, termasuklah kemoterapi. Ada juga yang melakukan rawatan hormonal terapi ataupun targeted therapy. Okay. Ini pula contoh di mana rawatan kemo-radioterapi digunakan untuk pesakit kanser paru-paru. Jadi ada juga pesakit kanser paru-paru yang tidak untuk tahap ini tidak sesuai menjalani pembedahan. Jadi rawatan kemo-radioterapi diberikan dan ia menunjukkan respon yang bagus. Jadi walaupun selepas beberapa tahun pesakit masih dalam keadaan yang stabil. Okay. Seterusnya Aida, ni saya tersalah taruh slide. Okey. Okey. Okey, yang itu adalah tentang rawatan kemoterapi. Lagi satu rawatan yang kita biasa dengar adalah rawatan radioterapi. Jadi rawatan radioterapi ni diberi menggunakan beberapa jenis alatan. Jadi kalau kita pernah dengar ada beberapa jenis alatan radioterapi yang terdapat di dalam Malaysia. Jadi ini adalah salah satu contoh. Okey, macam kalau kita ibaratkan kereta, fungsinya sama tetapi jenisnya berlainan. Sama juga dengan radioterapi, cuma saya nak tunjuk gamma knife lebih spesifik kepada bahagian otak. Jadi kalau kita lihat ada beberapa mesin radioterapi tu ada dia punya kekuatan dia. Jadi ada yang lebih sesuai untuk merawat kanser di bahagian otak, ada yang lebih sesuai untuk merawat kanser di bahagian kulit, ada yang lebih sesuai untuk merawat kanser di bahagian pankreas. Jadi dia ada dia punya strength dia. Cuma siapa yang akan decide adalah doktor pakar onkologi. Kita akan decide mesin mana yang sesuai digunakan untuk seseorang pesakit itu bergantung kepada lokasi kanser tersebut dan bergantung kepada kedudukan organ yang normal. Contohnya ketumbuhan itu di bahagian otak, tapi kita nak cuba selamatkan saraf mata. Okey, untuk selamatkan penglihatan. Jadi mungkin rawatan gamma knife lebih sesuai untuk sesuatu kanser tersebut. Okey, jadi ada dia punya kita kata beberapa maklumat yang kita ambil kira sebelum kita decide apakah jenis mesin yang sesuai ataupun rawatan radioterapi yang sesuai untuk seseorang pesakit tersebut. Okey, Aida seterusnya. Okey. Jadi kalau ada yang akan tanya saya sama ada rawatan radioterapi ini akan menyakitkan ataupun tidak, okey, jawapannya adalah tidak. Kita tidak melibatkan apa-apa pembedahan ataupun injection, hanya sekadar sinaran. Saya nak tahu sama ada sel tu akan mati ataupun dia masih ada dalam badan kita lagi. Itu saya nak tahu. Terima kasih doktor. Okey.
Jadi radioterapi betul macam saya tunjuk gambar ni, dia kita tak nampak dia punya sinaran tu, tapi dia adalah gelombang gelombang yang menggunakan radiasi yang beribu ganda kali lebih tinggi daripada X-ray. Kerana itu X-ray hanya setakat kita dapat gambar sahaja, tapi radioterapi adalah untuk merawat. Jadi apabila kita memberi sinaran radioterapi itu kepada satu-satu bahagian badan, dia sebenarnya akan memusnahkan sel kanser itu pada tahap DNA. Jadi jawapan dia memang benar, radioterapi berupaya menghilangkan ataupun membunuh sel kanser terbabit dan mengurangkan risiko kanser itu tumbuh balik di kawasan yang dirawat. Jadi contohnya kita bagi rawatan radioterapi di bahagian dada, dia merawat di kat bahagian dada dan dia mengurangkan risiko kanser itu tumbuh balik di bahagian dada. Adalah simulasi radioterapi. Sebelum sebarang rawatan radioterapi dijalankan, kita akan melakukan simulasi radioterapi dahulu. Jadi sama seperti contohnya kita pernah dengar kan, sebelum seseorang tu jadi pilot, dia akan menjalani simulasi pilot. Sama juga simulasi radioterapi ni adalah step pertama yang kita akan buat sebelum rawatan radioterapi. Fungsinya adalah untuk kita mengenal pasti kawasan dan organ yang kita perlu rawat. Okay. Jadi simulasi ada dua jenis, CT simulasi dan PET-CT simulasi. Jadi CT perbezaan dia adalah lebih kepada PET-CT seperti kita tahu, dia memberi kita informasi tentang the activity of the cancer. Manakala CT simulasi memberi kita informasi tentang the anatomy. Jadi fungsi apa kita perlu tahu adalah CT simulasi ataupun PET-CT simulasi ni adalah apa yang kita pesakit akan jalani sebelum rawatan radioterapi yang pertama. Doktor, saya nak tanya lagi doktor. Simulasi tu saya dah melalui 3 kali tau. Dalam masa tahun, maksudnya saya dah operation pada 2018. And then saya akan buat lagi second lagi yang 2019. Ada ke side effect daripada saya nanti doktor? CT simulasi ke CT scan? CT scan tu. CT scan dia tak ada efek. Selalunya sebelum CT scan tu dibuat, doktor akan check dulu fungsi buah pinggang untuk memastikan fungsi buah pinggang normal, dan kita akan periksa sama ada pesakit ada alahan kepada ubat kontras. Kalau yang ada alahan pada ubat kontras, kita akan bagi ubat steroid dulu ataupun prednisolon sebelum CT scan. Radioterapi pula. Jadi semasa rawatan radioterapi pun ada beberapa step. Yang pertama adalah pesakit itu kita akan buat treatment setup. Kita akan baringkan pesakit dan kita akan tentukan kawasan yang kita nak rawat. Selepas itu radiografer ataupun kita kata radiation therapist akan membuat treatment verification. So macam mana dia buat treatment verification tu, dia akan ambil scan. Dia ambil scan dan kita tengok contohnya untuk pesakit ini adalah rawatan di bahagian pelvis, di bahagian kawasan peranakan. Jadi kita akan identify kawasan yang kita nak rawat tu, dia perlu match dengan image yang kita buat semasa CT simulasi. Selepas kita dah buat matching, barulah treatment dilakukan. Jadi kalau kita lihat, even semasa rawatan radioterapi, kita punya quality assurance dengan quality control. Sebab ada juga pesakit tanya saya, dia risau lama ke doktor? 10 minit ke 30 minit ke. Jadi sebenarnya dia bergantung kepada step ini. Secara general, rawatan radioterapi hanyalah mengambil masa 10 minit sahaja ataupun kurang daripada itu. Cuma kadang-kadang kenapa dia lama sedikit, kerana kita perlu buat setup, verification, dan barulah kita akan buat treatment delivery. Jadi itu semua adalah untuk memastikan kawasan yang kita nak rawat tu tepat setiap hari. Setiap kali kita nak rawat pesakit tu, dia kena accurate. Jadi kita tak nak terima apa-apa error lah. Jadi kerana itu kadang-kadang selalunya rawatan yang pertama sedikit lama kerana itu dia punya first time. Jadi subsequent rawatan biasanya sekejap sahaja, dalam 10 ke 15 minit. Jadi ini contoh pesakit yang saya pernah rawat. Beliau mengalami kanser cervix tahap 2. Kanser cervix adalah kanser pangkal rahim. Jadi kalau kita lihat
boleh nampak ke arrow saya ke tak nampak? Oh, tak nampak. Betul-betul. Kalau kita lihat kanser tersebut, Aida boleh tunjuk ke kat mana? Dekat bahagian tengah-tengah. Ni. Nampak arrow tu doktor, nampak. Yang putih. Oh, nampak ke arrow Nampak hitam? arrow. Nampak, Ni. nampak. Yang saya Nampak, bulatkan ni. Bukan kat bawah tu, kat atas ni. Nampak arrow hitam ke arrow putih? Putih. Oh, saya pegang arrow hitam. Bukan. Dia sebenarnya yang macam donat yang penyek ni. Ni. Semua ni. Oh, okey. Oh, jadi sebab saya tak ada akses pada jadi kalau kita lihat sekejap ya. Kalau kita lihat yang ini. Ini semua adalah kanser tu. Nampak ke? Ya. Okey. Jadi itu adalah sebelum rawatan. Jadi ini adalah dekat bahagian kawasan peranakan. Jadi kalau kita lihat daripada segi cross section, yang warna putih ni. Yang warna putih tu adalah kanser terbabit. Okay, next slide. Jadi sebelum semasa rawatan pesakit ini menjalani rawatan radioterapi dan kemoterapi, selepas selesai rawatan radioterapi dan kemoterapi, beliau menjalani rawatan brachytherapy pula. Okey. Jadi kalau kita lihat sebelum dengan selepas radioterapi, yang bahagian kanser tu dah mengecut. Yang sebelah kiri semasa sesi pertama, yang sebelah kanan selepas selesai rawatan radioterapi. Jadi kita lihat kanser terbabit sudah mengecut. Okay, next slide Adam. Dan selepas menjalani rawatan brachytherapy, kanser tersebut mengecut lagi sehingga ke bahagian ke normal. Jadi kalau kita lihat slide yang terakhir tu sebenarnya bahagian rahim tu sudah kembali seperti biasa dan kanser tersebut telah hilang. Walau bagaimanapun pesakit perlu menjalani follow up lah setiap 3 bulan sekali di bawah seliaan onkologi dan gynae-onko. Okey. Jadi ini adalah rawatan CA cervix berlainan dengan rawatan lain kerana dia mempunyai komponen ketiga iaitu brachytherapy. Brachytherapy adalah radioterapi juga, tetapi kita kata internal radioterapi di mana saya akan masukkan alat tu ke dalam uterus. So dia punya alatan tu akan masukkan dekat bahagian vagina ke dalam uterus dan rawatan radioterapi tu disalurkan ke bahagian pangkal rahim. Jadi itu adalah komponen yang ekstra lah kalau kita tengok kanser pangkal rahim ni berbanding dengan kanser-kanser di bahagian lain. Kalau orang lain radioterapi je kan dengan kemoterapi, yang ini internal radioterapi. Adakah radioterapi pada left breast berkemungkinan mempunyai side effect ke atas liver atau jantung? Radioterapi kita boleh bagi ke bahagian sebelah kanan dengan sebelah kiri bergantung kepada lokasi kanser tersebut. Okay, jadi contohnya kalau radioterapi ke bahagian sebelah kiri, jadi kalau kita lihat ini adalah bahagian dada yang kita nak rawat, ini adalah bahagian jantung. Okay. Sinaran radioterapi itu akan melibatkan sebahagian paru-paru sebelah kiri yang warna hitam ni. Tapi kalau katakan jantung pesakit itu adalah besar, kalau nak dalam kes ni kan nampak yang tadi tu ini adalah jantung dia adalah lebih besar, jadi sebahagian kecil jantung terbabit dengan sinaran radioterapi. Dekat sikit kamera. Oh, dekat sikit. Dah tak nampak? Okey, betul. Okey, nampak. Boleh nampak ya? Jadi kalau kita lihat yang bahagian putih ni jantung, sebahagian kecil sini, dia akan terbabit dengan sinaran radioterapi. Bukan semua ya, yang bercahaya ni je, yang warna merah ni. So tak ada kena dah dekat sana? Hanya teraput luar. Sebahagian kecil saja yang kena, tapi kalau kita lihat yang kes yang lagi satu tak kena pun. Jadi ada 2 faktor kedudukan jantung pesakit, iaitu dia punya saiz.
Ada pesakit yang ialah kita pun berbeza lihat ada dua perbezaan. Yang pertama tu dia tak kena pun jantung dia. Yang kedua tu dia ada kena sebahagian kecil. Jadi kalau kita lihat apakah jangka masa ataupun implikasi, dia bergantung kepada berapa banyak bahagian jantung yang kena radiasi. Jadi dengan teknologi radioterapi yang kita ada sekarang berbanding dengan 20 tahun lepas, sebenarnya side effect tu kurang. 20 tahun lepas teknologi radioterapi tak secanggih sekarang. Jadi dengan kecanggihan mesin radioterapi yang kita ada, sebenarnya side effect tu kurang. Jadi maksudnya kalau kita bagi pun ada kena sedikit, dia tak memberi apa-apa kesan kepada badan kita. Kita tak akan rasa apa-apa pun. Okey doktor, soalan kedua, sesetengah pesakit kanser payudara tahap 1 tidak disarankan oleh onkologis untuk menjalani kemoterapi. Sebaliknya hanya diarahkan menjalani radioterapi. Boleh doktor jelaskan? Okay. Jadi kita keputusan untuk melakukan kemoterapi bergantung kepada tahap kanser. Lepas itu bergantung kepada grade. Ada grade 1, grade 2, grade 3. Jadi kalau katakan kanser tu adalah tahap 1, 2 cm dan kurang, tak sampai 2 cm. Grade 1, kelenjar ketiak tidak terbabit, negatif. Dan hormon positif, HER2 negatif. Kebanyakan doktor akan sarankan tidak perlu menjalani rawatan kemoterapi selepas pembedahan kerana risiko untuk pesakit terbabit, risiko kanser berulang untuk pesakit terbabit adalah rendah. Untuk menjawab soalan pertama tadi, indikasi untuk kemoterapi tu, jadi mungkin doktor tak suggestkan pesakit yang soalan tadi tu, tak suggest untuk kemoterapi mungkin kerana saiz dia adalah tidak melebihi 2 cm dengan dia adalah grade 1, hormon positif, HER2 negatif dan tidak melibatkan kelenjar ketiak. Jadi itu adalah menunjukkan risiko kanser recurrent ataupun kanser berulang adalah rendah untuk pesakit terbabit. Jadi hanya perlu menjalani rawatan radioterapi selepas pembedahan. Soalan yang ketiga, bagi yang stage 1 tapi grade 3 tapi masih radioterapi sahaja, kenapa doktor? Saya lumpectomy. Okey. Puan Zaitun Bacik. Okey, kalau untuk stage 1 tapi grade 3, kebiasaannya kita akan recommend kemoterapi juga. Tapi saya tidak pasti adakah tahap kesihatan pesakit tersebut tidak memuaskan, sama ada dia ada mempunyai masalah kesihatan yang lain. Kerana kemoterapi pun akan ada side effect juga. Jadi sekiranya Puan Zaitun tidak begitu pasti, boleh bincang balik dengan pakar yang merawat untuk memberi penerangan kenapa tidak perlu menjalani rawatan kemoterapi. Assalamualaikum doktor, saya memang grade 3 tapi lumpectomy je dan saya sihat, tak ada sakit darah tinggi, tak ada kencing manis, tak ada pada masa itulah. Okey. Saya dah 5 tahun lah sekarang ni dan dah tak makan ubat lah. Oh, dah tamat dah rawatan? Dah tamat sifat ni dah kes 5 tahun lah. Baru habis 5 tahun ni. Okey. Jadi hormon positif dengan HER2 negatif lah kan saya rasa? Ya. Okey. Mungkin daripada segi itu doktor buat keputusan cukup untuk radioterapi dengan tamoxifen. Oh ya. Tapi tu ganas stage 3 doktor? Bukan stage 3, stage 1. Grade 3, grade. Grade 3. Grade 3 betul. Tapi puan ingat ke berapa dia punya saiz? Dia saiz dia below 2 cm lah. Oh, memang kecil. Jadi saya rasa dalam keadaan ini faktor yang paling penting adalah pembedahan. Oh ya. Maknanya pembedahan tu dia buang keseluruhan sel kanser tersebut dan dia punya margin dia adalah clear. Jadi memang kalau tanya pendapat saya, pembedahan yang baik ataupun pembedahan yang bagus masih memberi, kita kata, adalah salah satu rawatan yang terpenting untuk kanser payudara lah maknanya. Tamoxifen hanya 5 tahun sahaja. Okey.
Jadi kalau kita lihat, tamoxifen juga ada side effect. Side effect tamoxifen pertama, dia boleh menyebabkan darah tu lebih pekat dan risiko salur darah sumbat ataupun kita kata deep vein thrombosis. Jadi kalau deep vein thrombosis tu bermaksud bila ada salur darah tu sumbat dekat saluran darah. Contohnya kalau berlaku di kaki, menyebabkan kaki boleh jadi bengkak. Kalau katakan salur darah sumbat tu terjadi di bahagian saluran paru-paru, dia boleh menyebabkan masalah pernafasan. Jadi risiko itu lebih kepada pesakit yang tidak bergerak. Contohnya kita tak melakukan apa-apa exercise ataupun pesakit stroke yang tak mampu untuk bergerak. Jadi risiko itu adalah lebih tinggi. Ataupun pesakit yang obesity. Jadi risiko itu adalah lebih tinggi. Yang kedua, tamoxifen punya side effect juga ada risiko yang kecil menyebabkan kanser di bahagian dinding rahim ataupun kanser endometrium. Tapi risiko tersebut adalah kurang daripada 1%. Jadi kalau pesakit yang mempunyai sebarang abnormal vaginal discharge, katakan keluar cair ataupun pendarahan yang tidak normal, perlulah menjalani pemeriksaan pap smear ataupun PPL sampling dengan doktor pakar sakit puan. Jadi tamoxifen juga ada beberapa side effect. Jadi kalau kita recommend rawatan tamoxifen, kita boleh bagi antara lingkungan 5 ke 10 tahun sebenarnya. Tapi 10 tahun itu adalah lebih untuk pesakit yang berisiko tinggi. Jadi kerana itu kita ada had masa lah diakibatkan oleh kesan samping tamoxifen terbabit. Doktor, kalau kita tak makan tamoxifen tu ada side effect apa-apa kita ke tak ada kan? Tamoxifen tu kita kata macam maintenance therapy. Dia kebaikannya adalah dia mengurangkan risiko kanser berulang. Jadi sebab itu kita recommend minimum sekurang-kurangnya 5 tahun. Kalau saya tak ada makan apa-apa pun doktor, ada side effect ke saya ke? Adakah hormon positif ataupun negatif? Hormon negatif. Semua negatif doktor saya. Kalau hormon negatif, tamoxifen memang tidak memberi apa-apa manfaat. Betul. Saya dah jumpa doktor pun cakap dengan saya macam tu. Saya pernah dengar itu. Jadi memang tak perlu pun. Kalau yang hormon negatif, tidak perlu ambil tamoxifen. Tapi yang kalau hormon positif, perlu ambil untuk 5 tahun. Ada risiko ke doktor? Risiko tu bukan sebab tak ambil tamoxifen ataupun tidak. Kerana memang hormon negatif. Risiko tu lebih kepada jenis sel tersebut. Jadi kerana tu doktor suruh follow up. Betul. Memang tak boleh escape lah, memang kena follow up. Saya tak boleh skip. Setiap kali saya akan pergi 2 kali. Tak boleh skip memang. Pergi kat FPJ 2 kali, follow up 2 kali. Saya pun pelik kenapa saya kena macam tu. Saya seorang saja yang kena macam tu. Yang lain semua makan tamoxifen, saya pun pelik. Saya seorang aja tak kena. Doktor kata tak ada apa-apa pun, tak payah makan kot. Dia cakap, saya kata, orang lain semua makan. Sebab hormon negatif. Hormon negatif memang tidak perlu makan tamoxifen. Selama-lamanya saya tak ada makan dah ni maksudnya. Ya. Saya buat rawatan macam tu sajalah. Setiap 2 kali tu saya akan jumpa follow up sajalah. Ya. Dan check aja saja. Jadi maknanya kalau tak ada tanda-tanda kanser berulang, hanya follow up sahaja. Maknanya baguslah. Tak perlu buat apa-apa rawatan kerana tidak ada tanda-tanda kanser tu berulang. Tapi ada yang akan juga bertanya pada saya kenapa kanser berulang. Okey. Jadi walaupun sedang menjalani rawatan, ada juga kes-kes di mana kita terpaksa tukar rawatan terbabit ataupun kita terpaksa mula balik rawatan kemoterapi kerana ia berlaku apabila ada sel-sel kanser yang telah menjadi resistant dan dia berlaku kerana genetik jin di dalam sel kanser tersebut bermutasi dan kanser itu resistant kepada rawatan yang sedang diberi pada waktu itu. Jadi apabila kita memberi rawatan kemoterapi yang kedua, kita katakan second line kemoterapi. Jadi itu boleh berlaku sepanjang rawatan ataupun semasa follow up. Jadi kerana tu walaupun rawatan telah tamat, kita masih recommend pesakit-pesakit kanser untuk follow up dengan doktor pakar yang menjaga. Okay. So ini adalah lebih kepada pemakanan kerana ini pun salah satu soalan yang biasa ditanya. Adakah gula menyebabkan sel kanser lebih aktif? Betul atau tidak? Okay. Jadi jawapannya sebenarnya tidak benar.
daripada segi saintifik memang tidak benar. Cuma apa yang penting sebenarnya kita perlu ketahui apa sebenarnya yang didefinisikan sebagai well-balanced diet. Okey, boleh ke slide seterusnya. Okey. Jadi kalau kita tengok, kita punya food pyramid. Kadang-kadang ramai yang sangat fokus tentang gula, antioksidan, tapi dia lupa apa yang penting sebenarnya kita punya pemakanan secara keseluruhan. Kita tak boleh hanya makan ubat, contohnya kita nak makan antioksidan sahaja, ataupun kita nak makan sayur-sayuran sahaja. So itu adalah bukan a well-balanced diet. Jadi kita kena fahami untuk pesakit yang sedang menjalani rawatan ataupun yang telah tamat rawatan, dia masih disyorkan untuk di food pyramid ni memang kita boleh dapat di mana-mana sahaja. Di Malaysia juga kita punya food pyramid. Jadi apa yang kepentingan food pyramid tu kita akan lihat dia perlu ada komponen karbohidrat. Dia perlu ada komponen protein. Lepas tu dia ada komponen fiber. Jadi semua itu memainkan peranan masing-masing. Jadi bila kita terlampau fokus dengan doktor saya nak makan antioksidan. Tapi sebenarnya itu hanyalah a small portion daripada food pyramid. Apa yang penting adalah secara keseluruhannya. Dan juga bagi saya tak ada gunanya kita hanya makan antioksidan tapi rawatan yang doktor syorkan kita tak buat. Kita sepatutnya buat pembedahan tapi tak nak buat pembedahan. Ataupun ada yang perlu menjalani rawatan kemoterapi, radioterapi tapi dia tak nak menjalani apa-apa rawatan. Dia kata dia hanya nak makan antioksidan. Tapi setakat ini tidak ada bukti yang menunjukkan antioksidan dapat menyembuhkan kanser. Doktor, kalau susu berlebihan je ke doktor? Doktor, kalau susu lebihan macam mana doktor? Contohlah susu kita beli macam yang 3+1 yang macam contoh sekarang ni banyak susu-susu kan? Maksudnya dia boleh kita minum macam biasa ke ataupun tak boleh ke atau sekali je kita boleh minum ke macam mana doktor? Aida boleh slide yang sebelum ni? Jadi kalau kita tengok food pyramid, jadi kita susu tak ada masalah untuk kita minum. Jadi kita boleh ambil 2 ke 3 gelas sehari. Maksudnya kita kalau sekarang kita boleh minum Yakult ke apa-apa kan? Ya. Macam susu kotor kan? Maksudnya kita boleh minum tu dalam satu hari tu cuma boleh 2 kali lah. Macam standard lah 2 kali kan? Boleh kan? Maksudnya kalau kita ada makan like, macam contoh dah tahu lagi kan dia susu juga protein juga kan? Sama. Protein lain lah. Kita memang boleh makan protein 2 ke 3 portion sehari. Jadi contohnya kita dapat daripada ayam, ikan, daging. Jadi maksudnya daging tu tak kisahlah doktor. Maksudnya daging kita makan tu dalam berapa ounce ke tak kisahlah. Maksudnya kita tak perlu makan banyak-banyak lah. Sikit-sikit pun okey kan doktor kan? It's better kan? Ya. Okey lah. Betul lah. Saya pun tak faham pasal piramid makan tu. Ada tu, sebenarnya ada kan nanti di bahagian Canwork juga dia ada buku panduan ni. Canwork juga ada menyediakan buku panduan penjagaan pesakit kanser. Jadi sebenarnya di dalam buku ini juga dia menerangkan tentang bahagian pemakanan. Saya tak boleh nak terangkan secara detail di sini, tapi buku ni sebenarnya dia ada menerangkan tentang pemakanan pesakit kanser juga sebenarnya. Jadi saya rasa ini pun memberi manfaat juga. Mungkin selepas ni boleh kontak Aida untuk dapatkan kopi buku ni. Dan ada juga leaflet saya tengok untuk penjagaan pemakanan. Ada boleh yang gula tadi, slide gula tadi? Okey. So saya nak terangkan sikit pasal gula. Kalau secara saintifik tu gula adalah bersamaan dengan karbohidrat. Jadi kalau kita lihat kepada gula ni ataupun karbohidrat tu kita boleh bahagikan kepada gula kompleks dengan gula ringkas. Jadi apabila kita makan karbohidrat kompleks ni, dia juga nanti akan bertukar kepada gula iaitu tenaga. Sama juga kalau dengan gula ringkas, dia juga akan bertukar kepada tenaga dan kita memang memerlukan tenaga untuk aktiviti seharian.
Cuma apa beza gula kompleks dengan gula ringkas? Gula kompleks itu dia lebih mengenyangkan dan dia ada lebih banyak zat dan lebih banyak fiber. Jadi kita lebih galakkan untuk mengambil gula kompleks untuk memberi kita tenaga yang lebih banyak dan lebih panjang, jangka masa yang lebih panjang, dan juga lebih banyak dia punya fiber dan vitamin, zat-zat yang lain. Jadi contohnya kalau kita tengok pumpkin, tomato, potato, whole wheat bread, kidney beans. Jadi ini semua adalah kompleks karbohidrat. Berbanding dengan kalau gula yang ringkas seperti kek, glukolin ataupun air manis, dia adalah gula ringkas, dia memberi kita tenaga dengan jangka masa yang cepat. Jadi kalau kita nak bandingkan, kita perlu ambil gula kompleks tu lebih banyak daripada gula yang ringkas. Okay, next. Okay. Jadi kalau kita lihat sebelum ni Aida, okay. Antioksidan, jadi dia ada study sebenarnya. Kalau pengambilan antioksidan dalam dos yang tinggi, sebenarnya kanser, risiko peningkatan risiko kanser kepada populasi terbabit. Jadi itu yang maksudnya saya nak kata too much of something is also not good. Bila kita nak ambil sesuatu makanan tu, sesuatu benda tu, kita perlu in moderation. Bukanlah maknanya saya nak ambil megadose IV vitamin C setiap minggu. Jadi bagi saya apa yang kita perlu amalkan, kita amalkan 2 to 3 serving vegetable, fruits untuk kita ambil setiap hari. Jadi itu pun memberi kita sumber vitamin. Bukanlah kita perlu ambil injection vitamin C ataupun kita perlu ambil vitamin berkepuk-kepuk terlampau banyak setiap hari. Jadi saya lebih prefer natural form. Ataupun untuk pesakit yang tidak mempunyai selera makan, betul memang ada doktor yang akan mengesyorkan some vitamin. Ada juga pesakit yang semasa menjalani rawatan tidak mempunyai selera makan, jadi mereka mungkin memerlukan vitamin. Contohnya vitamin zat besi, Himatinix, iron tablet, vitamin C untuk suplemen pengambilan yang tidak mencukupi. Tapi bagi saya kalau kita dapat makan sebenarnya seperti biasa, kita lebih kepada natural food. Kerana kalau antioksidan yang berlebihan bukanlah menyebabkan kita mengurangkan risiko kanser, tetapi malahan menyebabkan risiko kanser semakin tinggi. Okay, next slide. Okay. Jadi kalau kita lihat, jadi kita faham vitamin memang penting. Jadi kalau kita katakan apakah makanan yang kita boleh ambil untuk memberi kita zat vitamin C, kita boleh ambil 1 medium orange, ataupun kita buat 1 cup of orange juice, atau kita makan strawberry, ataupun 1 cup papaya. Jadi ada beberapa option sebenarnya. 1 half cup cook brokoli untuk kita mendapatkan zat vitamin C setiap hari. Okay. Next slide. Beta carotene. Jadi beta carotene juga dikenali sebagai provitamin A. Memang dia berguna untuk kita punya immune system. Dan ini adalah contoh-contoh makanan yang kita boleh ambil untuk membekalkan beta carotene. Saya ada pesakit semasa menjalani rawatan untuk breast cancer, saya terkejut kerana satu hari dia datang kulit dia bertukar menjadi kuning. Jadi kita cepat-cepat melakukan tes darah kerana saya takut dia mengalami liver failure kerana memang kanser terbabit ada merebak ke bahagian hati. Tapi selepas menjalani rawatan sebenarnya kanser yang merebak ke bahagian hati sudah mengecil. Jadi bila satu hari tu dia datang dengan keadaan seluruh badan dia berwarna kuning, jadi saya jadi terkejut. Kenapa? Jadi bila rupa-rupanya bila dia datang jumpa saya, bila kita cek dia punya darah, sebenarnya dia punya tahap darah bilirubin adalah normal. Dan dia bagi tahu dia rupanya mengambil jus carrot terlampau banyak sehari. Dia campurkan, pengambilan jus carrot tu terlampau banyak sehingga dia punya kulit dia bertukar warna. Jadi kalau kita lihat, overdose beta carotene is not recommended. Large doses can cause the skin to turn yellow-orange color, a condition called carotenosis. Jadi rabbit fruit tu? Macam mana? Rabbit fruit? Apa tu? Beetroot. Beetroot. Bagi saya tak ada isu ambil in moderation. Setakat kita makan 1 cup
sehari cukup lah. Tak perlu kita nak ambil sampai 4-5 gelas carrot juice. Macam carrot kita boleh makan semasa kita masak, buat salad, kita masak sayur. Jadi biasanya kita akan ambil macam setengah potong carrot tu, kita buat sayur. Jadi itu sudah mencukupi. Jadi kita tak perlu, ada pesakit, ni bukan pesakit saya lah, saya dapat tahu maklumat ni daripada rakan saya yang lain. Dia makan 2 ke 3 biji pineapple sehari. Itu saya rasa dah overdose. Kita secara normal, kita tak akan dapat habiskan 1 biji pineapple. Jadi kita cuma ambil setakat macam 1 atau 2 potong tu pun dah mencukupi untuk membekalkan kita vitamin. Jadi kalau kita ambil terlampau banyak kerana kita rasakan kalau kita ambil ni, dia dapat menghilangkan kanser, sebenarnya tak benar. Dia hanya supply vitamin. Itu sahaja. Rawatan kanser perlu diteruskan. Food pyramid tu, cara pemakanan well balanced diet. Secara food pyramid tu kita tetap kena ambil. Yang bahagian vitamin sayur-sayuran ni adalah sebahagian daripada food pyramid. Bukanlah keseluruhan daripada pyramid tersebut. Okay. Next. Ni vitamin E. Jadi contohnya vitamin E membantu kita membina sel-sel dalam badan, termasuklah sel darah merah. Jadi kita boleh dapatkan vitamin E tu daripada almond nuts, hazelnut, peanuts, kita makan bran cereal ataupun kita ambil 1 slice whole wheat bread ataupun kita masak guna sunflower oil. Jadi ini juga mengandungi vitamin E. Tapi sebelum itu, kajian juga menunjukkan a very high dose of vitamin E can interfere with other vitamin. So kalau kita lihat, too much of something is not good. Bila dia terlampau banyak vitamin E, dia menghalang absorption vitamin lain pula. Jadi kalau terlampau tinggi juga adalah tidak recommended untuk pesakit yang juga mengambil warfarin. Warfarin adalah ubat untuk cair darah. Jadi pesakit yang mengambil ubat cair darah tidak direkomend mengambil vitamin E berlebihan. Setakat cukup apa yang saya tulis dekat sini. Okey doktor, ada 2 soalan tentang pemakanan. Okey. Setiap hari minum jus buat sendiri, 3 batang carrot dan 2 biji apple hijau, jus maker. Adakah itu berlebihan atau okey setiap hari? 3 biji carrot dan 2 biji apple hijau. Yang ini, saya rasa ni 3 biji carrot ni saya rasa terlampau banyak ni, saya rasa. Mungkin boleh dikurangkan kepada 1 biji carrot dengan 2 biji apple hijau. Daripada segi jumlahnya, nanti saya kena rujuk balik dengan saya punya dietitian. Saya tak begitu ingat dia punya ukuran berapa banyak tu. Sebab kita selalu cakap berapa gram kan. Jadi bila kita nak convert kepada berapa batang carrot tu, saya rasa nanti saya kena rujuk saya punya dietitian. Tapi 3 batang carrot tu bagi pendapat saya adalah banyak. Okey, lagi satu, ada dimaklumkan boleh makan daging sebesar kotak mancis untuk seminggu atau macam mana, per serving atau macam mana doktor? Untuk daging. Kalau untuk daging, saya pun dalam satu kotak mancis tu 1 ke 2 kali seminggu tu, itu tak ada masalah. Apa yang kita perlu elakkan adalah mengambil daging yang ada bahan pengawet. Contohnya hotdog, burger. Saya pun rasanya saya tak begitu syorkan daging salai lah sebab dia ada guna asap. Jadi tidak ada masalah untuk kita guna daging yang fresh. 1 ke 2 kali seminggu tu itu dibolehkan. Okey doktor, pesakit kadang ada buat treatment kemo atau radio. Jadi apa kesan rawatan itu terhadap emosi? So kalau ada kesan, macam mana cara pesakit tu nak mengatasinya doktor? Okey, jadi saya rasa semasa menjalani rawatan kemoterapi memang penting untuk sama ada sokongan daripada ahli keluarga dengan rakan. Jadi sama ada bila kita datang untuk rawatan tu, kita disyorkan bawa seorang lah, sama ada kita nak bawa seorang ahli keluarga ataupun seorang rakan untuk menemani kita semasa sama ada follow up ataupun menjalani rawatan untuk memberi sokongan emosi.
yang kita syorkan untuk datang semasa follow up tu sebab kadang-kadang apabila doktor memberi penerangan, kalau kita seorang tu kadang-kadang kita tak boleh nak ingat semua benda ataupun susah untuk kita buat keputusan mengenai semua benda. Kalau kita ada bawa seseorang rakan ataupun ahli keluarga, mereka juga dapat membantu untuk mengingati maklumat terbabit. Sebab kadang-kadang kita mudah lupa. Okey. Itu untuk bantu kita daripada segi penerimaan information. Yang kedua daripada segi membantu kita membuat keputusan juga. Tapi mungkin keputusan tu lebih kepada ahli keluarga yang terdekat lah. Okey. Dan daripada segi emosi benar apabila melakukan rawatan, pelbagai side effect yang akan kita hadapi. Dan bila menghadapi side effect tersebut, kita akan merasa lemah dan kita tidak dapat melakukan aktiviti harian seperti biasa. Contohnya kita biasanya memasak, tak boleh memasak, ataupun kita biasa drive ke kedai ataupun drive anak-anak ke sekolah, kita dah tak boleh, kita dah tak larat dah nak drive anak-anak ataupun ahli keluarga ke sekolah. Jadi pada waktu itu memang penting untuk mempunyai seseorang ataupun sokongan untuk membantu kita melakukan kerja-kerja rumah, membeli barang-barang dapur ataupun menghantar anak-anak ke sekolah. Itu memang sangat penting. Dan kemudian suku pula makanan untuk pesakit. Kerana mungkin dia dah tak larat untuk memasak, jadi ada seseorang pula yang perlu membantu dia menyediakan makanan untuk dia makan setiap hari semasa menjalani rawatan. Jadi sokongan emosi yang lain yang boleh didapati daripada pihak hospital adalah sokongan daripada ahli psikologis ataupun psikiatris. Okey. Jadi saya dapat rasakan memang ramai pesakit yang mengalami tanda-tanda awal depression. Dan itu bukanlah bermaksud kita ada mental illness, tapi kerana tekanan yang sebegitu tinggi adalah tidak mustahil untuk pesakit mengalami depression semasa dan selepas menjalani rawatan. Jadi saya rasa anda perlu memberitahu ahli keluarga dan memberitahu doktor yang merawat supaya kita boleh merujuk kepada doktor pakar, doktor psikologi ataupun doktor psikiatris. Jadi saya harap ini bukan stigma kepada pesakit kanser kerana kalau kita tak sihat, kita memerlukan bantuan. Jadi bantuan itu boleh datang daripada ahli keluarga, rakan-rakan dan juga daripada doktor-doktor pakar yang terbabit. Jadi saya rasa ini adalah penting kerana saya ada pesakit kerana emosi dia begitu terganggu sehingga dia tidak boleh menjalani rawatan kemoterapi. Jadi saya perlu rujuk dia dulu kepada doktor psikiatris. Selepas doktor psikiatris dapat stabilkan emosi dia dan setengah pesakit memerlukan rawatan ubatan, barulah beliau bersedia untuk menjalani rawatan kemoterapi. Jadi ini adalah satu aspek yang penting kerana kalau kita tak rawat aspek emosi, aspek mental, ada pesakit yang enggan melakukan rawatan. Dan bila tak melakukan rawatan, kita risau keadaan boleh menjadi teruk apabila kanser tersebut merebak. Apakah cadangan rawatan yang terbaik selain kemo untuk menurunkan alpha-fetoprotein? Rakan saya dalam stage 1 dan tidak merebak ke lymph node, alpha-fetoprotein 173. Doktor menyuruh dia tunggu 2 minggu lagi untuk tengok alpha-fetoprotein dia selepas dioperate. Apa ni? Faham. Okey. Jadi kalau untuk testicular cancer, memang untuk tahap awal perlu pembedahan. Selepas saya rasa mungkin dia belum operate ni lagi kot sebab dia kata tunggu 2 minggu untuk tengok alpha-fetoprotein dia selepas operate. Okey, rawatan untuk testicular cancer yang pertama adalah pembedahan, yang kedua adalah rawatan kemoterapi. Tidak ada spesifik makanan atau ubatan yang boleh menurunkan kanser maka kerana kanser maka tersebut akan tinggi selagi ada sel kanser di dalam tubuh pesakit. Jadi apa yang kita perlu adalah buat pembedahan seperti yang disyorkan. Selepas pembedahan, doktor akan dapatkan report operation untuk lihat adakah kanser merebak ke mana-mana kelenjar dan sekiranya tiada, dia akan follow up kanser maka tersebut setiap bulan sekali. Kalau kanser maka masih lagi tinggi, memang doktor akan syorkan kemoterapi. Tidak ada ubatan lain sebenarnya selain daripada kemoterapi untuk merawat testicular cancer selepas pembedahan. Ada cadangan untuk turunkan alpha-feto. Kalau memang masih ada lagi kanser, memang saya akan recommend kemoterapi.
Dia memang kalau untuk testicular cancer dia tak macam kanser payudara. Kanser payudara kita ada tamoxifen, ubat pil hormon yang kita boleh ambil untuk pesakit yang tidak sesuai untuk kemoterapi. Tapi kalau untuk testicular cancer hanya ada rawatan kemoterapi sahaja selepas pembedahan. Jadi kalau alpha fetoprotein masih tinggi walaupun pembedahan sudah dilakukan, pesakit tersebut perlu menjalani rawatan kemoterapi. Okay. So ni soalan yang seterusnya, Dr. Rama yang kata kanser ada potensi alpha fetoprotein dia turun selepas operate. Susah juga saya nak komen tu sebab saya tak tahu dia punya saya tak tahu maklumat dia lebih dengan lebih detail. Yang ini kena rujuk dengan dia punya doktor bedah lah. Potensi alpha fetoprotein turun, memang ada potensi sekiranya kanser 100% kanser terbabit telah dibuang. Jadi kalau katakan keseluruhan kanser testis berjaya dibuang melalui pembedahan, alpha fetoprotein akan turun. Tetapi sekiranya masih ada sel kanser lagi selepas pembedahan, alpha fetoprotein dia akan kekal tinggi. Okey, itu doktor ramai yang kata kanser tidak boleh sembuh. Benarkah begitu? Okey, so biasanya kita akan kata cancer in remission. Okey, cancer in remission bermaksud tidak ada tanda-tanda kanser lagi. Tetapi masih ada risiko kanser itu berulang di kemudian hari. Jadi kalau kita kata kadang-kadang benda ni macam filosofikal juga. Adakah kanser saya boleh sembuh? Jadi contohnya untuk stage 1. Untuk stage 1 breast cancer. Jadi kita kata kemungkinan untuk remission ataupun untuk sembuh daripada kanser adalah lebih daripada 95%. Kita katakan untuk stage 1. Jadi adakah 95% kita kata sembuh ataupun remission. Jadi tetapi doktor susah untuk saya sebagai doktor pakar onkologi untuk mengatakan tidak ada risiko untuk kanser berulang, kerana risiko untuk kanser berulang itu tetap ada, mungkin sedikit, mungkin katakan 1% ataupun kurang daripada 1%, tapi risiko itu tetap ada. Jadi kalau menjalani follow up walaupun hanya setahun sekali, kerana risiko itu kita tak pasti. Bila dia akan muncul balik, adakah lepas setahun, lepas 5 tahun, lepas 10 tahun. Jadi untuk saya kata sembuh 100% itu bukan mudah daripada pandangan saya sebagai doktor onkologi lah. Jadi sebab itu kalau kita akan bercakap kepada pesakit, okey, CT scan dah clear, cancer marker normal, jadi kita boleh katakan sekarang ni in remission. In remission bermaksud memang kanser dah tak ada. Tidak ada sel kanser tidak ada tanda-tanda sel kanser sama ada melalui darah ataupun melalui CT scan ataupun melalui pemeriksaan fizikal. Tapi sama ada risiko kanser itu boleh berulang semula di kemudian hari, ya. Risiko tu tetap ada, cuma mungkin kita boleh kata risiko untuk kanser berulang untuk stage 3 lebih tinggi daripada risiko kanser berulang untuk stage 1. Jadi daripada segi stage pun kita boleh lihat, kerana itu rawatan kemoterapi, radioterapi lebih banyak disyorkan untuk stage yang lebih tinggi. Jadi kalau tanya saya, kita boleh kata kanser tu in remission, tapi risiko untuk kanser itu berulang ada. Jadi perlulah menjalani susulan follow up dengan doktor yang merawat. Sejam lebih, banyak orang soalan. Okey doktor, mungkin sebelum last ada advice doktor atau sedikit penerangan tentang complementary medicine. Okey, so complementary medicine saya tahu ataupun kita panggil traditional and complementary medicine. Dia punya topik tu sangat luas. Okey, kalau kita lihat daripada Ministry of Health, Kementerian Kesihatan Malaysia memang mengawal
TCM ini dan ada kita kata jabatan TCM di dalam hospital kerajaan contohnya seperti di Institut Kanser Negara, di Hospital Sultan Ismail Johor. Jadi TCM dalam konteks ini adalah dalam keadaan yang terkawal, maknanya dia adalah berdasarkan pemeriksaan rapi dan rawatan-rawatan yang dilakukan adalah mengikut guideline Kementerian Kesihatan. Kalau saya nak komen tentang complementary medicine yang dilakukan di luar hospital ataupun di luar pengawalan, contohnya macam yang kita kata produk-produk direct selling ataupun kita kata yang rawatan-rawatan bomoh, yang itu saya susah nak komen kerana dia punya approach adalah lain. Jadi sekarang ni saya nak komen tentang TCM yang mengikut peraturan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Jadi tak ada isu untuk melakukan TCM di bawah pengawalan doktor pakar onkologi dan doktor TCM. Dengan syarat ia perlulah mendapat persetujuan daripada doktor pakar onkologi. Okey, kerana saya juga ada buat rawatan complementary untuk pesakit saya yang menjalani rawatan kemoterapi dan radioterapi. Contohnya, saya ada pesakit yang menjalani rawatan akupunktur. Setiap kali sebelum beliau menjalani kemoterapi kerana beliau mengalami masalah insomnia, kesukaran tidur dan juga mengalami masalah perut tidak selesa ataupun kita kata abdominal discomfort walaupun telah mengambil ubatan yang saya syorkan. Jadi dengan rawatan akupunktur yang beliau lakukan untuk jangka masa setengah jam setiap kali sebelum kemo, pesakit tersebut merasakan simptom-simptom side effect terbabit dapat dikawal dan beliau dapat menjalani rawatan kemoterapi dan radioterapi seperti yang dijadualkan. Okey. Dan ada juga pesakit saya yang menjalani rawatan TCM selepas tamat rawatan. Jadi contohnya dia dah tamat rawatan kemoterapi, radioterapi, jadi dia ada mengalami contohnya kebas-kebas tangan, lenguh-lenguh badan. Jadi dia pun melakukan rawatan akupunktur di bawah seliaan Dr. TCM untuk merawat sakit-sakit badan dengan peripheral neuropati, kebas-kebas tangan dan kaki. Okey. Jadi bagi saya dibolehkan dengan syarat di bawah seliaan rapi doktor onkologi dan perlu kita ketahui ubat-ubatan yang digunakan. Yang saya tidak syorkan adalah rawatan-rawatan alternatif yang kita ambil daripada luar. Yang itu yang kita tak ketahui dari mana sumber-sumbernya dan adakah dia melalui tapisan ataupun mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun tidak. Saya ada pesakit yang juga sekarang ni tidak bersetuju untuk melakukan rawatan kanser tetapi melakukan rawatan vitamin C megados. Jadi seperti yang saya cakap tadi, too much of everything pun tidak bagus. Jadi bila dalam keadaan dos yang terlampau tinggi sebenarnya boleh memudaratkan kesihatan.